Hello everyone, saya lah Ceku. Yeah, welcome to my YouTube channel saya lah. Okay, I think hari ini you akan nampak video ini, mestilah you tahu Ceku akan mengajar prinsip perakanan kerja khusus kertas tiga. Okay, so oleh itu you datang sini untuk cari yang kerja khusus punya jawapan. Okay, so before saya nak bagi tahu dulu, before you buat kerja khusus Okay, untuk semua murid di Malaysia, you akan dapat soalan yang sama. Every student punya kertas tiga soalan akan sama. Tapi jawapan kamu jangan salin saya punya. Kerana semua murid di sini akan tak sama jawapan dia. Ini ialah kertas tiga, ialah ujian exam paper. So, maksudnya semua murid ada jawapan sendiri. So, hari ini saya akan ajar di sini, tapi saya nak buat guidance, okay? Nak ajar how to do. Okay, bukan ajar you saling punya. Okay, jangan saling saya punya jawapan. Saya akan ajar macam mana buat kerja khusus inilah. Okay, so saya pun harap semua murid, okay, boleh subscribe YouTube channel saya lagi. You boleh follow TikTok saya, Cikgu Ye. Saya ada letak itu nama TikTok saya di bawah description box. Okay, so kalau after follow, okay, sana saya pun ada upload soalan-soalan yang untuk soalan prinsip perakaunan. So you boleh buat di sana kertas satu punya. Okay, so ingat follow TikTok dan YouTube channel ataupun IG saya pun boleh lah. So hari ini kita akan buat kerja khusus part 1. Okay, part 1. Untuk tahun ni actually kenapa saya upload video dalam YouTube member saya kerana tahun lepas. Okay, banyak orang tahu, banyak Jeku juga tahu saya akan ajar prinsip perakaunan projek kerja khusus di YouTube. Tapi untuk tahun lepas saya punya video, okay, kena ambil. Maksudnya saya upload and then macam apa tu KPM. Okay, KPM dia ambil saya punya video kerana dia cakap tak boleh upload, tak boleh ajar. Tapi dalam soalan kerja khusus kertas tiga sana dia tak ada suruh tak boleh upload video. So untuk tahun ini mereka ada keluar satu amaran cakap tak boleh. So tahun ini saya tak boleh upload dalam social media saya. So saya upload dalam member saya. Tapi member sangat murah saja kan. RM1.50. Satu plastik bag pun tak boleh belilah kalau harga ini sekarang. Kan recycle bag tak boleh. So, ini kenapa saya nak upload? Kerana saya nak ajar, saya nak buat. Okay, saya nak semua murid calon prinsip perakaunan boleh dapat A dalam prinsip perakaunan. So, saya di sini ajar kerja khusus. So, I pun harap semua murid boleh support, tapi jangan report lah. Support boleh report, report. Okay, video saya. So, saya pun I wish I can help you guys lah. Okay, so sekarang kita nak mula buat kerja khusus. So, untuk kerja khusus ini kita akan buat yang apa? Okay, untuk yang pertama kita nak buat profil perniagaan dulu. Semua murid kena buat punya profil perniagaan kalau sudah dapat soalan. Okay, so untuk tahun ini, okay, kita akan jual apa projek ini? Kita akan jual dekorasi. Dekorasi. Lagi, kita punya jenis perniagaan ialah perkongsian, partner. Maksudnya bukan hanya you satu orang pemilih saja. You akan dengan lagi lain punya perkongsi lah. Maksudnya perkongsi B. So untuk profil perniagaan ini kita kena ikut yang perkongsian punya nama. So yang pertama di sini profil perniagaan kamu akan buat nama perkongsian. So banyak jeku pun akan bagi tahu nama tu depan mesti tulis perkongsian dulu. Depan sini mesti tulis perkongsian dulu. Lagi you punya nama di sini. You punya nama perniagaan. Okay? Dan siapa tu perkongsi B. Maksudnya you punya nama perkongsian kena tulis dua nama. Perkongsi A ialah you punya nama sendiri, lagi dan perkongsi B nama kawan you. So you punya you punya nama perniagaan kena tulis dua perkongsi itu. Maksudnya perkongsi saya ialah Alice dengan Adeline. Okay, ini contoh. So kita akan tulis perkongsian Alice, okay, dan Adeline. Macam itu.
So, you ikut balik apa you punya nama dengan you punya kawan punya nama. Okay? Tapi sini, kalau cikgu tak mention mesti nak dua nama, so you boleh buat satu nama saja, perkongsian V pun boleh. Okay, saya buat perkongsian V saja. Tapi cikgu ada suruh tahu V dan siapa tu, dua orang nama nak kena tulis dalam nama perniagaan, so you mesti ikut cikgu you. So, untuk siapa punya sekolah, cikgu sekolah, dia ada ajar buat kerja khusus, you mesti ikut dia punya. Kerana cikgu ada skema sendiri. And then dia akan menyemat you punya project lah. So dia akan tengok you ada ikut dia punya jawapan tak. So yang saya punya untuk refer saja. Kalau cikgu sekolah you tak ada ajar you boleh refer saya punya. Jangan saling refer. Okay. So yang kedua, kita kena tulis pekongsi punya nama. Kita ada dua pekongsi. Pekongsi ialah sendiri, pekongsi A. Okay, pekongsi A ialah sendiri. So you tulis nama sendiri. Okay, saya tulis at least lah. Ini ialah contoh saja. Okay, yang berkongsi biarlah you punya rakan berkongsi. Siapa tu? Sometimes cikgu sekolah akan bagi tahu, you boleh tulis kawan you. Tepi sebelah you punya. Okay, kawan. You tulis nama dia lah. Boleh. Okay, so saya punya Alice dengan Adeline. Okay, ini dua orang sangat famous. Dia ada freelancer dalam social media yang Cina. Okay. Okay, tak apa. Kita sambung. Tengok yang ketiga. You kena tulis address. Address, alamat pekongsi. Alamat perkongsian. You punya perniagaan punya alamat, address. Okay? Jangan tulis email address. You punya address ialah alamat. Okay, tempat tinggal. So, di sini saya ikut yang tempat saya lah. So, you ikut sendiri punya lah. Okay? Kalau you dari Kedah, you tulis Kedah punya satu alamat. Okay? Suka hati you. Okay? So, lagi yang keempat ini ialah jenis perniagaan. So, jenis maksudnya kita tahu ini kita punya kerja khusus buat perkongsian, partner. So, kita kena tulis perkongsian. Ini semua orang sama. Yang atas ini semua orang tak sama. So, saya bezakan. So, untuk yang tak sama ialah warna merah ini. So, yang sama ialah warna hitam. Lagi, yang dua ini semua orang juga sama punya. Untuk yang kelima ialah you punya penyata kewangan. Okay, akan record bila sampai bila. Normally, kita punya penyata kewangan adalah 1 tahun. Maksudnya, 12 bulan. So, dalam soalan kita, dia pun ada bagi tahu lah. Bila dia start. Dia start kat Jun kan. So, tahun ini adalah 2025. So, Jun 2025, dia akan hingga selepas 12 bulan. Akan sampai 31 Mei 2024. So, semua orang sama di sini. Okay? So, lagi yang keenam je lah. Yang bulan berapa you buat untuk kerja khusus ini. Juga, dia ada beritahu dalam soalan tu. So, ialah kita punya Jun 1, 2025. So, 1 bulan saja. Hanya rekod 1 bulan untuk kerja khusus ini. Kalau rekod 1 tahun, kita tak boleh siapkan dalam 3 bulan. Kerja khusus ini kena siapkan dalam 3 bulan. Okay? Sometimes cikgu baik, dia akan beri lagi banyak masa. Tapi dalam kerja khusus sana, dia ada mention. Semua murid kena guna 13 minggu untuk siapkan kerja khusus ini. So, kita hanya rekod 1 bulan untuk bulan Jun lah. Okay? Lagi yang ketiga ialah modal perkongsi kamu. So, perkongsi tadi sudah ada bagi nama kan? So, ini berkongsi punya nama ikut balik yang tadi yang kedua sini. Apa nama you kasih, you buat. Okay, you letak balik sini. So, dalam modal mereka, okay, ini semua orang sama. Kerana dalam soalan dia ada bagi tahu. Okay, modal dia untuk perkongsi A ialah RM70,000. Lagi untuk perkongsi B ialah RM30,000. So, jumlah dia RM100,000. Senang. Lagi, yang ke-8. Ini ialah tulis you punya pekerja, nama pekerja. Untuk projek ini, kita ada 5 pekerja. Okay? 2 untuk membantu counter, jaga counter punya. Mereka punya gaji pun juga sudah bagi tahu dalam soalan tu. 2,200. Okay? Untuk yang lain 3 punya pekerja, kita adalah, ini yang nama sendiri ya, you boleh letak apa nama you nak letak punya. Suka hati you. Saya letak Ba, Faang, Rai, Cha, Ais, semua tu. Okay, so ini ialah pekerjaan. And then gaji mereka akan kurang daripada counter pembantu punya lah. So 2,000. Ini juga sudah beri tahu dalam soalan. So jumlah dia ialah 10400. Ini jumlah dia. Okay, ini yang untuk 1 bulan gaji untuk 1 bulan.
So yang ke-9 ialah status perniagaan. Kerana projek ini bukan you punya perniagaan baru mula saja. Dia sudah mula. Okay, kerana dia ada bagi bibi, bagi awal. Maksudnya tahun lepas you ada buat tahun lepas perkongsian ini sudah mula punya. So ini kita suruh dia meneruskan perniagaan. Okay? Ataupun cikgu ada bagi tahu tulis apa nama tu, apa jawapan ini, you pun juga boleh komen bawah video ini. Bagi tahu saya, pun boleh show, tunjuk, okay, murid yang lain. Okay? So untuk yang 10 ini ialah tulis nama bank kamu. Okay, nama bank. So normally kita dalam Malaysia ada Bapet Bank, Maybank, Bank Islam, Hong Leong Bank juga boleh. Okay, lagi bawah dia tulis bank tu dia punya alamat, address. So alamat mesti ya, kalau sini you tulis you punya negeri ialah Sabah. So sini juga akan Sabah punya alamat. Jangan sini tulis yang Sarawak ataupun Johor. Ini sangat jauh kan. So tak make sense, tak logic. So mesti dia punya alamat semua orang. Okay, kena ikut balik yang perniagaan kamu di mana, terletak di mana. So sini semua orang tak sama lah, you boleh ikut sendiri. Lagi yang 11 di sini ialah bank account kamu. So bank account di sini hanya kena tulis 12 digit, 12 nombor. Okay? So di sini saya tulis yang senang punya 012345678910. Okay, senang. Senang untuk ingat lah. So you buat you punya kerja khusus, saya bagi tahu tips. You jangan susahkan sendiri. You punya jawapan bagi dia senang saja, relax. Nanti you akan buat after you siap ini kerja khusus, you kena type dalam komputer kamu. So nanti you type dalam komputer kamu, you tulis yang susah punya, yang sangat yang susahkan diri punya jawapan di sini. Nanti you key in you dalam punya komputer, you pun juga susah. So kita buat senang sendiri saja. Jawapan kasih senang saja. Okay. So yang 12 ini, okay. Ini Jun pun juga ikut sendiri. Ini ialah ikatan perjanjian perkongsian. Dia punya kontrak. Kalau you pernah belajar dalam tingkatan 5 bab 4. Okay, bab 4 tingkatan 5. Yang bab itu akan ajar, okay, perkongsian punya penyata kewangan. How to do perkongsian punya penyata kewangan. So di sana dia pun sudah ada ajar ikatan perjanjian. So di sini dalam soalan tu dia dah ada bagi tahu yang percentage dia berapa. So di sini you boleh juga letak yang percentage yang you suka punya. Okay, tapi jangan terlalu tinggi lah percentage itu. So tengok dulu yang I ini ialah untung atau rugi. Ini dia ada bagi tahu dalam soalan. So semua orang sama. Dia punya untung atau rugi dia bagikan mengikut nisbah modal. Okay, tapi untuk faedah atas pinjaman berkongsi, okay, you boleh tanya cikgu sekolah dulu. Dia ada bagi tahu itu range tak? Range. Maksudnya dia ada bagi tahu kena tulis 5% sampai 10%. Mana-mana satu pun boleh. So you boleh ikut dia. Okay? Ataupun dia cakap tak boleh yang melebihi 10%. So you jangan melebihi 10%. Okay? So you ikut balik. Saya di sini saya letak 10% lah. Untuk faedah atas ambilan juga sama. Saya letak suka hati sendiri 5%. Okay, you ikut balik you punya. Lagi modal faedah atas modal saya juga letak 5%. Semua orang percentage itu tak sama So you letak yang sendiri punya. Lagi gaji bulanan untuk berkongsi dalam perniagaan ini. Saya punya berkongsi A ialah Alice kan? Berkongsi B ialah Adeline kan? So dua berkongsi ini dia ada gaji bulanan. Di sini gaji dia you letak mesti letak melebihi daripada gaji pekerja kita. Tadi gaji pekerja kita adalah yang paling tinggi 2,200 kan? Di sini kita kena lebih tinggi daripada dia. Okay, kalau you rendah, okay, kalau you kurang daripada dia, tak logik lah. Okay, kerana untuk berkongsi mesti gaji dia tinggi daripada pekerja punya kan. So oleh itu kita nak buat itu gaji bulanan untuk berkongsi mesti tinggi. So saya letak 3,000. So you pun juga boleh letak yang sendiri. Tapi jangan letak yang banyak. Okay, 100,000 macam itu. Jangan. Okay, buat logik. Ataupun cikgu sekolah you ada bagi tahu dia punya range, you ikut balik. Yang ini ialah kita punya profil perniagaan. Okay? Yang dalam soalan kamu juga ada itu apa jadual. So you ikut saja. Okay, saya di sini saya dah show jadual. I takut nanti kena orang report saya apa
Oke, oke, tak apa, tak apa. Oke, you ikut balik you punya soalan, kertas soalan saja. Oke, so kalau you siapkan you punya profil perniagaan, kita boleh sambungkan buat pengenalan di sini. Pengenalan ialah you boleh introduce perniagaan kamu dengan buat karangan esei macam ini. Oke, so normally cikgu akan suruh you buat 4 paragraph. 4 paragraph di sini. So, yang first paragraph, you ikut yang apa you tulis dalam profil perniagaan sahaja. Ikut balik di sini. Oke. Oke, contoh saya bagi tahu di sini ya. Saya Alice. Ini tulis pekongsi A punya nama. Ikut balik you punya. Pekongsi A siapa tu? Nama tu. Saya Alice dan pekongsi saya Adeline. Ini pekongsi B lah. Oke. Telah menjalankan perniagaan pekongsi B. Ini ialah tulis nama perniagaan. And then pada 1 Jun 2023. Maksudnya ini sudah bagi tahu dalam soalan punya. Oke, maksudnya dia dua tahun lepas dia sudah menjalankan perniagaan ini. Oke. Lagi perniagaan kami menjual barangan dekorasi lah. Semua orang sama jual dekorasi. Dan juga menawarkan khidmat pemasangan kepada pelanggan. Maksudnya dia macam IKEA. IKEA dia jual dekorasi, dia juga ada orang untuk tolong you pemasangan. Yang itu dekorasi tu you beli. So kita pun ada menawarkan perkhidmatan ini, pemasang. Okay? So lagi tempoh kewangan pekongsi V maksudnya ini nama perniagaan kamu, you tulis, you tukar. Berakhir pada 31 Mei setiap bulan tahun. Setiap tahun. Okay, maksudnya dia punya tempoh kewangan mesti 12 bulan kan. Maksudnya 1 tahun. So June 1st of June you buka, maksudnya akan end dalam end di 31 Mei. Oke, so ini semua orang sama. Lagi lokasi kedai saya. You punya lokasi kat mana? Ini ialah dia punya address tadi, alamat. You tulis di profile sini. You ikut balik profile sini. Oke, so saya ikut balik 1 Nur Jalan Ipoh mungkin 2151200 Kuala Lumpur, Malaysia. Oke, lagi perkongsian V. Oke, nama perniagaan diurus oleh saya dan rakan saya sebagai pengurus dengan gaji bulanan. Ini gaji dia punya di ikatan perjanjian dalam tu. Saya ikut yang balik sini. So, ikut balik you punya. Oke, masing-masing. Seterusnya, kedai saya juga dibantu oleh 5 orang pekerja kan. Semua orang sama. Yaitu pembantu kaunter dan pekerjaan. Dengan gaji 2,200 dan 2,000 ringgit sebulan masing-masing. So, semua ini, you akan refer balik you punya profil perniagaan. Ataupun cikgu sekolah dia ada mention apa you nak tulis dalam first paragraph, you ikut dia punya. Yang ini untuk contoh, untuk refer. Jangan salin. Oke? So, yang paragraf kedua. Di sini kita akan tulis sebab. Okay? Kenapa kita nak memilih untuk mengurus perkongsian. So, di sini saya ada kasih beberapa point lah. So, kalau cikgu sekolah you ada bagi tahu, mesti nak berapa point? 2 point, 3 point, you ikut balik. Oke, saya di sini saya cakap sebab kami memilih untuk mengurus perniagaan perkongsian yang menjual dekorasi kerana dekorasi dengan asas pelanggan yang kukuh dan sedia. Banyak orang nak gunakan dekorasi, so mesti banyak pelanggan. Oke, lagi seterusnya entiti perniagaan perkongsian boleh menyelesaikan modal yang terhad dan daya saing yang rendah. Kerana kita ada bukan satu pemilik saja, kita ada 2 pemilik ataupun yang 3 ataupun yang 4. Okay. So untuk perkongsian kita akan menyelesaikan modal yang terhad. Okay, kerana sudah banyak modal melabur daripada pemilik-pemilik. Lagi daya saing yang rendah. Kerana kita sudah teamwork, okay, dengan rakan yang lain. So kita punya daya saing akan jadi tinggi. So sini saya bagi tahu dia menyelesaikan daya saing yang rendah. Okay. Lagi meningkatkan keupayaan perniagaan kan. Kerana kita sudah ada 2 pemilik. Okay, kita buat perniagaan bersama-sama. Kerana berbagai kepakaran dikongsi bersama. Maksudnya kita boleh share ilmu kita. Okay, dalam ini pasaran. Okay, how to sell our dekorasi, how to sell. Okay, ini kita boleh share kita punya ilmu. Okay, so yang ini ialah sebab kita pilih, okay, menguruskan perniagaan perkongsian. Okay, lagi yang ketiga paragraf, kita akan tulis yang kelebihan menjual barangan dekorasi. Kenapa kita nak jual dekorasi? Okay, sini saya pun juga bagi 2 point. Ialah barangan dekorasi sentiasa mendapat permintaan tinggi kerana orang ramai suka menghias rumah kan. Okay, you tengok balik you punya ibu dengan bapa. Suka tak? Okay,
rumah you sangat cantik karena beli banyak dekorasi yang cantik kan. So banyak orang suka menghias rumah, pejabat juga, kedai juga, ruang acara seperti majlis perkahwinan, hari jadi dan sebagainya. Semua ini kena guna dekorasi. Oke. Selain itu, produk dekorasi boleh dijual kepada berbagai golongan. Contohnya, suri rumah, peniaga, pereka dalaman, pemilik restoran, dan banyak lagi. So, ini yang dia punya kelebihan. Dia punya faedah. Okay, faedah untuk menjual barangan dekorasi. Ini membuka peluang untuk menjangkau berbagai jenis pelanggan. Okay, maksudnya kita punya pasaran akan sangat banyak, besar. Banyak orang kena beli dekorasi. So, yang keempat, yang ini juga yang last punya paragraph, kita akan tulis resiko menjual. Ada kelebihan, mesti ada resiko punya. Okay? Yang tak bagus punya. So, menjual barangan dekorasi, resiko dia adalah terdapat banyak berniaga. Kan? Banyak orang juga jual. Mereka pun tak bodoh punya. Mereka pun akan nak jual dekorasi kerana dia pasaran banyak orang kena banyak orang permintaan tinggi. So berniaga lain juga nak jual. So akan terdapat banyak berniaga dekorasi di pasaran. Sama ada secara fizikal maupun dalam talian. Ya, dalam internet ataupun dalam online downline juga. Okay, mesti ada orang jual punya, fizikal punya ataupun dalam talian juga ada. So dia punya apa bersaingan akan tinggi. Okay. So jika produk tidak unik atau harga terlalu tinggi, sukar untuk menarik perhatian pelanggan. So kalau you punya apa you punya bersaingan, okay, dia jual barang murah lagi, you tinggi. Macam ini you kena okay, tidak akan menarik perhatian pelanggan. Ataupun you punya you punya apa produk tak cantik, tak special. Okay, pelanggan juga tak mau you punya barang lah. Okay, di samping itu, sesetengah barangan dekorasi memerlukan ruang simpanan yang besar kan. Sometimes dekorasi dia sangat besar. So kita nak simpan pun susah nak simpan. So kita nak sewa satu tempat yang besar untuk simpan barangan itu. Ataupun sometimes dia punya apa itu barang dekorasi punya barangan dia adalah kaca. So sangat mudah rosak ataupun sangat mudah pecah. So ini boleh meningkatkan kos sewa store dan resiko kerosakan barang. Ini semuanya dia punya resiko. So di sini saya beri tahu poin-poin ini untuk you refer. So you juga pun letak yang opinion you sendiri. Okay? You boleh letak pendapatan sendiri. Tak payah semua ikut saya. Ini ialah untuk you refer. Saya harap saya boleh help you buat ini mereka kalau you dah ada idea. Okay, saya ini idea di sini saya bagi tahu. So, hari ini kita sampai sini dulu untuk buat pengenalan dan profil perniagaan part 1. Okay, saya pun tahu bahasa Melayu saya dah baik. So, tak apa, saya harap saya harap boleh tolong membantu murid di sini saja. Okay, so please forgive me untuk bahasa Melayu tak bagus. Okay, so saya yang next video saya akan buat lampiran B lah. Lampiran B. So sila follow YouTube channel saya dengan follow TikTok saya, IG saya. Di sana saya akan upload soalan-soalan untuk kamu praktis buat prinsip perakaunan. Okay. So di sini kalau you pun juga ada tak faham, you boleh komen video ini ataupun kalau you tak tahu macam mana buat, you nak tanya, you juga boleh tanya saya dalam WhatsApp. Okay, dalam description box video ini saya ada WhatsApp saya. Okay, you boleh cari saya untuk tanya soalan kerja khusus inilah. So, see you in the next video. Bye bye.